Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Halifah dari kelas BMB ingin membentangkan salah satu daripada tajuk dalam subjek pemerolehan bahasa iaitu teori biologis. Terlebih dahulu mari kita melihat kepada pengenalan teori biologis ini. Yang pertama, potensi dan fungsi otak digunakan dalam teori biologis ini, di mana ia menekankan fungsi mental seseorang manusia tersebut. Okay. Pemerolehan bahasa bukan sahaja pada asuhan tetapi pada ilmiahnya juga. Sebagai contoh, penggunaan deria motor, praoperasi, prakongkrit dan operasi formal. Teori biologis ini sangat menekankan kepada fungsi mental seseorang kerana otak kita ini mempunyai pelbagai saraf, pelbagai neutron yang dapat menerima, memproses dan menghasilkan bahasa tersebut. Terdapat banyak tokoh yang ada dalam teori biologis ini, yang memperkenalkan teori biologis ini, dan salah satu tokohnya adalah Noam Chomsky, di mana beliau ini merupakan seorang ahli linguistik, saintis kognitif. Beliau mengeluarkan pandangan beliau berkenaan teori biologis ini yang dinamakan sebagai jentera penguasaan bahasa. Okay. Jentera penguasaan bahasa ini ia mengatakan bahawa setiap kanak-kanak yang lahir dan mengalami proses perkembangan usia mempunyai sistem komunikasi yang sama dan perkembangan yang sama. Seterusnya, keupayaan semula jadi merumus dan membentuk hukum Nahu, iaitu hukum tata bahasa. Mereka mengetahui cara untuk bertutur dengan cara untuk menggunakan pemerolehan bahasa dengan betul dan tersusun dari peringkat ke peringkat. Contoh tokoh yang seterusnya iaitu E.H. Liebernet, di mana beliau ini merupakan seorang ahli linguistik dan neurologi, profesor psikologi dan neurobiologi di Harvard Medical School. Okay, beliau ini juga mengeluarkan pandangan beliau di mana beliau mengatakan bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mula bertutur pada usia yang sama. Seperti pandangan Chomsky yang lepas, beliau juga turut mengatakan bahawa setiap manusia, setiap kanak-kanak yang mengalami perkembangan akan bertutur, akan mengalami perkembangan mental yang sama. Jadi mereka ini akan mula bertutur, setiap kanak-kanak akan mula bertutur pada usia mereka. Semakin mereka berkembang, semakin mereka bertambah usia, semakin bertambah mental mereka ini, semakin cepat mereka bertutur. Seterusnya pandangan beliau, kanak-kanak ni dia tidak terikat dengan persekitaran dan pengalaman pelakuan bahasa. Okay, tokoh yang seterusnya iaitu J. Piaget. Beliau ini merupakan ahli psikologi. Beliau juga menubuhkan International Center of Genetic Epistology, Profesor in University of Vienna dan University of Paris. Beliau ini juga mengeluarkan pandangan beliau di mana terdapat 4 tahap dalam perkembangan seorang kanak-kanak. Beliau mengatakan bahawa dalam keadaan yang normal, kanak-kanak berkembang mental pada satu peringkat umur adalah sama. Secara asasnya, tahap keupayaan pemerolehan bahasa terbagi kepada 4. Okay. Tahap-tahap keupayaan bahasa yang Piaget katakan berkenaan tadi, iaitu tahap kelahiran sehingga 2 tahun akan dinamakan sebagai sensor motor, di mana kanak-kanak akan mendengar bunyi di sekeliling mereka dan akan merakamnya ke dalam otak. Sebagai contoh, ibu bapa memarahi seorang budak tersebut yang dia merakam suara marah tersebut. Jadi dia tak akan buat benda tersebut
kerana akan mendengar kembali marah ibu bapanya itu. Seterusnya, tahap 2 hingga 7 tahun akan dinamakan sebagai tahap perolehan, di mana kanak-kanak akan mula menyebut perkataan secara pelat dan tidak sempurna tetapi difahami maksudnya. Sebagai contoh, kanak-kanak tersebut menyebut mamam sebabnya, tapi kita faham bahawa dia memasukkan makan. Ia ingin memakan sesuatu. Okay, tahap keupayaan yang ketiga iaitu pada umur 7 hingga 12 tahun akan dinamakan sebagai olahan konkret, di mana kanak-kanak mula mempelajari bahasa secara formal dan menguasai sejumlah kosakata serta berkemampuan memahami maknanya. Okay, pada usia ini, kanak-kanak boleh bertutur dengan agak lancar serta orang lain pun faham apa yang mereka katakan, kerana mereka sudah pandai menyusun ayat-ayat dengan menggunakan kosakata yang betul dalam perbualan mereka. Okey, tahap seterusnya iaitu pada usia 12 tahun dan ke atas akan dinamakan sebagai olahan formal, di mana ia memperlihatkan kemampuan bahasa secara formal. Kemampuan ini membabitkan kebolehan membina ayat secara lisan dan bertulis serta memahami pertuturan atau pembacaan yang gramatis. Sebagai contoh, pada usia 12 tahun ini, mereka dah boleh berpidato, membaca ayat-ayat yang formal serta ayat-ayat yang dramatis seperti pantun, sajak. Mereka boleh membacanya dengan penuh intonasi dengan intonasi yang betul. Seterusnya, teori biologis ini memiliki kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Tapi kita melihat terlebih dahulu kelebihan sekiranya teori biologis ini diadakan dibuat dalam PDP. Sebagai contoh, kelebihannya ia menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak dan diajar secara berperingkat. Teori biologis ini dia melihat kepada perkembangan seorang kanak-kanak itu. Jadi semasa mengajar kanak-kanak ataupun murid-murid, teori biologis ini dia menumpukan kepada murid yang lemah, murid yang di pertengahan dan murid yang dah pandai. Jadi mereka akan mulakan dengan murid yang rendah, bagi latihan yang mudah-mudah, bagi dia faham dulu. Selepas itu baru ke peringkat pertengahan, akan mula sukar demi sukar, seterusnya ke peringkat yang lebih sukar, yang mana ia memerlukan pemikiran yang kritis untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Jadi teori biologis ini dia menumpukan kepada peringkat ke peringkat, dia tak terus ke peringkat maju. Jadi dia akan menyukarkan murid tersebut dalam memahami sesuatu pembelajaran. Seterusnya, kelebihannya ia menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar sendiri. Jadi teori biologis ini dia berkenaan mental. Jadi murid ini dia mampu untuk mengetahui mana dia punya kekurangan, kelebihan dia. Seterusnya, kaedah pengajaran berpusatkan murid. Dan yang terakhir iaitu sesuai untuk mengajar kemahiran berbahasa, tulisan dan bacaan. Teori biologis ini. Terdapat kelemahan juga berkenaan teori ini, di mana teori ini hanya mementingkan bacaan dan kemahiran tulisan. Jadi kemahiran-kemahiran yang lain seperti kemahiran bertutur, kemahiran mendengar tidak diambil perhatian sangat. Jadi ini dia membuatkan murid ini dia lemah dalam kemahiran lisan dan kemahiran mendengar. Sekiranya teori ini hanya teori biologis ini sahaja diperkenalkan dalam PDP. Sekian terima kasih daripada saya berkenaan teori biologis ini.